yang lebih 2, tulislah kat mana tak salah. Benar lah. Tak nasi. Tunggu je dekat Zaidah. Satu pun tak nak. Ya atau tidak je. Okey. Kelulusan pembelian diberi oleh cikgu. Ada kolom. Potong baru besar ni kolom ni. Kolom satu dua tapi ada 4. Boleh 4 sekali. Okey, kelulusan pembelian oleh ketua awal, ketua jabatan atau bahagian atau unit. So ini nama pegawai pelulusnya dan ini perihal bayaran. Okey. Okay, untuk sebuah harga melebihi RM10,000 hingga RM20,000. Ini maklumat yang ada dalam PC. Nombor 1 sama pembelian anggaran pejabat, maklumat anggaran pejabat. Surat turun kuasa. Okay, untuk pelawan sebuah harga at least 3 perkara perkara bumi. Nombor 2 PJJ. Yang perlawan sebuah harga tu kan sekurang-kurangnya 3 kan? Jadi nak tulis kat situ 3 je lah. Misal kalau kita panggil kan kadang-kadang biasa lebih Tulislah kat mana-mana. Oh, lebih banyak semua sekali juga? Sebab kalian takut nanti kalau you tulis 3, katalah yang keempat kelima yang dapat. Jadi tak ada pula senarai je dekat So nak tulis juga lah berapa banyak dia tu. dia dah lebih baik dah. Okey lah. Tapi kalau perlu Okey. Rasanya 1, 2, 3 yang banyak-banyak. PTJ sediakan daftar. Nombor 4. Ini yang nak minta tolong ni. Ini yang dalam kita punya web perolehan. Nak tengokkan sama ada sebuah harga tu dimasukkan dalam web. Itu kena buka website lah. Ya. Tanya lagi soalan apa? Okey. Unless kalau dah hari punya tu kena hack. Nampak bocor. Nampak bocor. Okey. Aku tak pernah nampak dia pernah nampak cikgu. Tarikh mula dan tarikh tutup sebuah harga dan bilang hari. Tadi kita kata 7 hari kan. Okay, buka sebuah harga, AJK yang dilantik dan pelantikan masuk pokok kuasa. Lepas tu AJK melengkapkan borang jadual sebuah harga dan borang pilihan sebuah harga. Tarikh dan masa tutup sebuah harga. Anggaran pejabat adakah di-initiate oleh AJK membuka sebuah harga. Okay, yang nombor 4 yang 5 ni pasal peti tadi. Yang keempat, penilaian. Adakah laporan penilaian disediakan oleh pemohon? Tarikh laporan. Adakah pembekal berdasarkan kementerian dan taraf bumi? Dan dalam kod bidang yang berkaitan. Okey. Nombor 5, kelulusan. Peraturan kata kelulusan pemilihan syarikat ini diberi oleh ketua PDJ. So, minta jantakan nama pegawai pelulus, jawatan, tarikh lulusan dan jumlah yang diluluskan. Ketua PTJ means what? Dia kan Yes. kalau timbalan? Kalau timbalan dia kena ada protokol. Baik. Okey, untuk tujuan bayaran dengan pembayaran dia. Okey, nombor 1 surat akuan Pekerja Berjaya. Untuk tujuan 2, dokumen-dokumen borang anggaran pejabat, jadual buka, borang penyerahan, laporan penilaian ni. Seperti dalam kaedah tadi kita dah minta dia buat dalam ketahuan ini. Dan ada perkataan sebelah kanan atas. Okey. Itu saja. Senang je, memborang je banyak. Ada soalan? Haris, yang borang 3 tu
tarikh pantaran berkala perkhidmatan sebenar tu itulah yang pastikan tarikh sebenar selaras dengan tarikh kita. Tapi kebanyakan ni tak. Itulah yang nak tengok. Sebab patutnya memang kena sebelum atau pada. Tapi diorang tak pernah beritahu kita lah kalau kata lewat. Dia just terima je. Nanti bila ada PTJ yang rasa macam dah lama sangat, baru dia beritahu kita benda tu dah terlalu lewat sangat. Tapi ada juga bekal yang dia mohon. Ya, kalau mohon tu tak apa. So maknanya kalau kita tengok tarikh pada PT tu, lepas tu tarikh hantar lambat, kalau dia ada surat, okey lah kan. Dan kadang-kadang ada PTJ yang tiba-tiba dia nak patangkan GPT tapi dia tak ada bau, macam tak ada feedback dengan ni bila nak hantar. Tiba-tiba dia diam, orang tu diam, tiba-tiba nak patang PT. Okey, minta isi satu sampel, satu borang lah. So senang saya nak. Borang tu ikut mana-mana lah ya. Kalau macam buat isi yang beranda tu dia. Anis, kita mesyuarat pembukaan tak extend minggu depan kan? Adakah you akan bagi borang lain ke ataupun Borang yang sama. bukan, maksud I, we are using this. Oh. Kalau I guna ni. Tak tahu anak saya kalau nak betul set. Kalau ada yang dah conteng ke borang dah. Mungkin boleh sediakan lah. Aku kena buat yang lain dulu. Anis. Apa kita discuss tadi? Boleh? Hasilkan tapi page dia dah betul tak nak buat. Sebab tak ada kurang banyak. Saya orang tanya kan. Ni, yang harta kan warna kuning atau biru kan. Kasih warna ke mana? Nak suka warna. Masuk warna. Kurang. Yang harta ada biru, merah, hijau. Berwarna kan? Warna lain pun tak ada ke? Ya, ada. Sudah ada. Tak ada. Apa warna apa lagi yang ada? Ada, warna tak ada. Itu 3 kan? Kita ada biru, pink, hijau, kuning. Kuning. So warna lain? Orang tak ada dalam. Warna lain mahal. Warna lain mahal. Warna lain mahal. Sebenarnya kalau ikutkan sijil pemeriksaan pada sijil deposit tetap memang putih lah, tapi sebab itu berdari satu je, that's why yang buat pun satu je dan memang selai, akan ada selai je, so that's why selama ni kita guna putih. Dan that's why I rasa kalau ada colour lain then sedia lah warna. Kalau yang dekat Tapi dalam minit kita dah milih putih. kita dah minit kan. Okey, sekejap. Sebab borang ni bernambah 1 sampai Okey, kalau tak nama tak apa, nanti saya buang nama. Tak, bukan. Jadi kalau kita photo state untuk sebuah harga pun kena photo state semua lah juga. Sebab kalau tidak, we will start with number 5, page 5. Page 4. Okey, sekarang ni nak asing, orang nak asingkan borang. Saya titik saja dia punya. Tapi itu lah orang tak apa lah dia buat. Sebab dia kalau boleh nak macam mana? I tanya kalau boleh nak macam mana? Kalau boleh I nak second. I tak kata I tak nak terima. I nak tanya. Kalau boleh I boleh. Ini 1, 2, 3, 1 kemudian terus korang nasi. Ini 1, 2, 3. Sebab kalau you sekali kasih kita photo state semua. Lepas tu kita suka tulis dia. Ada 2 latihan dan 2 banyak sering buku 10 digital lagi saya teruskan. Tadi macam Kemudian terus. Kalau ikut bajet, mungkin banyak kemudian terus. Tapi sebuah harga pun itu kurang tu jumlahnya 2,000. Mungkin ada juga. Cuma sama ada itulah wati misal lah. Kalau boleh sebuah harga 2 bulan terus. Tapi kalau tak ada, which is sangat tak realistik je, mixkan lah mana-mana yang ada. 3 ke 1. Sebab jumlah dia sikit. Kalau peruntukan dia tak ada duit sangat pun, dia takkan sampai tak ada sebuah harga lah.
tak PPJ yang sempurna kan? Okey, so warna okey, warna apa lah nak asing ni? Okey, asing-asingkan. Cuma warna je set putih je set. Mesti lakukan biasa. Benda tu dalam Sam, kita limited dengan warna yang ada di dalam store lah Sam. Warna yang ada dalam store 4 warna tu aja. Yang lain tu mahal nak beli. Kalau nak warna yang lain tu kena beli sendiri. Minyak tu warna apa? Kalau warna purple ke apa tersisih. Kalau kata minyak warna cantik sikit. Kalau kata Minyak hijau. Benda tu ada minitnya tau. Sebab kita tak pasal sampai dia ada minitnya. Masyarakat susah. Tak kisah lah makan apa. Bukan. Minit kata warna putih. Oh dari ini. Ada. Kita decide masa penutup tak silap. Yang tutup terus buka, yang buka terus tutup. Yang itu terus yang orang tu saya akan pecahkan Dua set. set. Cuma warna terpaksa putih juga lah sebab dah dipilih kan. Okey, ada soalan? Bila tengok warna putih tak faham nak Tak ada. Kalau ada apa-apa nanti tanya terus tak apa-apa. Cik bulu kayaknya masih Kita dah berjaya melepasi. Kita dah berjaya mendengar dan berbincang dari borang pemeriksaan penunjuk skop perolehan. So sekarang kita akan before kita makan. Untuk soalan-soalan mengenai adakah saya PTJ mana saya semak, adakah zon menyemak PTJ yang zon saya tu, semua kita akan selesaikan dijawab pada hari Isnin petang di bilik mesyuarat utama untuk mesyuarat pembukaan. Dan cuma yang tadi sebab dah disebutkan, so saya sebut juga lah. Untuk pemeriksaan kali ini kita tak akan buat untuk skop buku log kenderaan dan kad injek minyak. It's a good news kerana pejabat hartanah sedang menjalankan pemeriksaan untuk audit kenderaan universiti 100% as we are talking now. Maknanya dia orang sedang bergerak lah ni. Jadi saya dah cakap dengan Bendahari dah setuju. Maknanya kita akan tak perlu untuk semak untuk kali ni lah. Untuk in the future, I'm not sure. Saya tak pasti. Sebab kalau pengurusan universiti nak hartanah teruskan, maknanya mungkin tanggungjawab tu kita serah pada mereka. Mungkin kita ni banyak tengok dari segi kewangan. Mereka mungkin ada cara perspektif lain kita tengok kan. Jadi sekarang kita break untuk minum pagi. Pertamanya saya nak beritahu lah kenapa kita adakan taklimat ni. Pertamanya kerana masa audit SIRIM tahun lepas, sebenarnya antara skop pertama yang disemak ialah audit dalam. Kerana dia nak tengok apa yang kita sebagai auditor jumpa dan dia semak dari situlah untuk dia punya proses auditing dia. Jadi salah satu soalan yang dia tanya pada saya tu ialah, bukan soalan lah, macam conclusion yang dia buat ialah juru audit Pejabat Bendahari ni pengetahuannya dari 1 sampai 10, mungkin pengetahuan kita cuma 6. Jadi saya sebagai ketua juru audit kena tambah supaya pengetahuan tu at least jadi 9. Kalau lagi hebat jadi 10. Kalau lagi cemerlang lagi 11 lah. Jadi untuk hari ni kita akan imbas kembali secara, I cannot go satu persatu lah, tapi kita akan pergi ke imbas kembali apa klosa-klosa dalam ISO 9001-2008 dan kita akan cerita pelaksanaan audit dalam ISO 9001-2008-2012 yang akan berlaku in Disember. Dan sedikit ingatanlah sebelum berlakunya audit dalam itu nanti. Alright.
untuk mengimbas kembali, semalam atau the day before saya ada emailkan buku ISO in English. Ada dapat tak? Okay, yang bentuknya macam ni lah. It's in English. Ini memang salinan yang dipakai untuk 9001-2008 dan hari ni kalau ikutkan dalam dia ada 8 section. ISO ada 8 section. Jadi yang kita akan stresskan hari ni ialah untuk section 4, 5, 6, 7 dan 8. 4 sistem pengurusan kualiti. Dalam ni ada kawalan dokumen, kawalan rekod. Ini tanggungjawab pengurusan. Dalam ni ada pasal komitmen pengurusan, ada pasal wakil pengurusan, pengurusan sumber, latihan, infrastruktur dan prasarana. Betul tak? Prasarana. Section 7 penzahiran produk yang kita dah buat tiap-tiap hari kerja kita tu. Itulah section 7. Section 8 ni bila kita dah buat dari semua ni, section 8 akan menentukan sama ada kita dalam ISO buat saja is not enough. You kena nilai whether how efficient your process is, how satisfied your customers, how accurate your product is. Jadi section 8 ni walaupun dia lah sebab dia bila dia menganalisa yang atas-atas sila kan. Jadi dia duduk belakang lah. Kalau honestly speaking dalam semak pasti yang tuan-tuan dan puan-puan akan guna pada bulan 12 nanti, yang paling banyak kat sini lah sebenarnya. Kecuali section 7 bergantung pada proses lah kan. Kalau proses tu panjang lah semak pastinya. Alright, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan keluarkan kita akan tengok satu persatu ni berdasarkan ini sebenarnya satu panduan dari Mampu. Dia ada banyak lagi buku surat sebelum ni. Dia pelaksanaan standard MS ISO 9001-2008 dalam sektor awam. It's a Mampu punya peliling. Puan Zaidah dah dengan penuh gigihnya pergi menyemak dan jumpalah website, jumpalah salinan ni dalam internet. Okay. Alright, inilah rupa bentuk dia. Panduan pelaksanaan MS ISO 9001-2008 dalam sektor awam. Ini dikeluarkan pada 1 Januari 2010 lagi. Ini surat dia kepada semua ketua-ketua dan sebenarnya keliling panduannya bermula dari sini. Dan kalau tengok macam-macam lah ni kat sini ni, tapi Puan Zaidah dah skip kan dan ringkaskan dan ambil bahagian yang penting saja, iaitu yang betul-betul bercakap mengenai what is ISO tu sendirilah. Yang bagusnya, tujuan saya memberikan apa nama? Dari sini. Yang tuan-tuan dan puan-puan dapat tu ialah yang inilah. Dalam ni dia bukan colour lah kan. Tapi bila kita kan, betul kan? Alright. Tujuan kami Jawatan Kuasa Audit ISO, Jawatan Kuasa Kualiti di apa cakap ni? Jawatan Kuasa Kualiti ISO Pejabat Bendahari. Saya sebenarnya sebagai Ketua Juru Audit dan Puan Zaidah sebagai Timbalan berikan cari juga berkeliling ni dan berikan English version ni supaya tuan-tuan dan perempuan dapat compare what is happening inside here, what is happening inside here. Dia sebenarnya bercakap bahasa yang sama. Sorry, dia tak bercakap literally, dia bercakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah, tapi bahasa yang sama. Dia dalam ni dia suruh rujuk di sini. Jadi tujuan saya berikan ni semalam supaya mungkin hari ni kalau kita semak, kita boleh semak bersama. Alright, kalau tengok kat sini dia cakap pasal section 1 untuk skop, section 2 tunjukkan normatif, section 3 definasi dan istilah, section 4 hingga 8 ni lah yang menentukan apa yang kita buat. Ini tadi yang saya sebut, yang saya tuliskan tadi lah, yang dekat sebelum ni, the same thing. Dan if you go the next page,
Ini kalau page ni bagusnya kerana dia memberikan, dia tak, isinya tak adalah, tapi tajuk-tajuk penting mengikut setiap section tu. Sebagai juru audit, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kena fasih bila kita tak cakap pasal section 4.2.3. Kita dah kena tahu what is section 4.2.3. Kalau kita cakap glosa section 5.1, sebenarnya cerita pasal apa, section 6.1 cerita pasal apa. Jadi sebagai rujukannya, saya suka bahagian ni kerana dia berikan, jadi the next time in case you nak, bila you keluarkan NCR, you nak tahu dia bridge section yang mana, boleh terus tengok secara ringkasannya di sini lah. Okay, the next page dan seterusnya ni, dia bercerita tentang apa isi dalam kitab ni. Dan dia kalau tuan-tuan tengok contoh A, mewujudkan SPA. Cuma kelemahannya di sini dia tidak pakai section. Dekat sini dia tak tulis section. Di sini dia tak tulis section. Tapi dia tulis kat sini, rujuk kepada section 4.1. Di setiap akhir pengakhiran atau di dalam yang mana bahagian yang dipulkan tu, dia akan cerita keperluan ini merujuk kepada section apa, keperluan ini merujuk kepada section apa. Honestly speaking, if you malas nak baca, kalau you malas nak baca ni, untuk membuat audit pun saya rasa bolehlah you refer ni. Cuma seelok-eloknya sebagai ketua juru audit, saya mengarahkan kita balik. Patutlah kata nak baca. Mengarahkan tuan-tuan supaya bacalah buku ni. Ya, yang penting tak nak baca section lain tak apa. Baca section 4 sampai 8 ni. Kalau tak boleh tidur baca section 4. Kalau tak boleh betul. Kalau tak boleh tidur baca lagi tidur. Kau pun tidur lah. Kau pun tidur. Lepas tu foto state kan. Foto state dah kambi macam tu. Jadi, okay. Kalau ikutkan muka surat 13 tu, mewujudkan SPK ialah section 4.1. B, keperluan dokumentasi SPK. Sebenarnya dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan, maybe I cerita ni premature sikit lah, tapi tak apalah, I nak cerita benda ni kemudian nanti, tapi tak apa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca manual quality dan prosedur-prosedur quality ISO Bidari, dia semua seiring. Kita, apa yang ada dalam kitab ni, kita translate balik dalam dengan menyesuaikan dengan keadaan kita di dalam manual quality dan prosedur quality tu. So kalaulah tuan-tuan bertambah rajin kan, you baca ni dan you baca manual kita, manual ISO pejabat bendahara, you akan nampak keseiringannya, how parallel it is lah. Dia baca ayat yang sama. Kalau dikata kat sini a documented procedure should be prepared to which include controls that be needed bla bla bla. Dekat dalam manual quality kita, dalam prosedur quality kita pun ayat yang sama, cuma kita sesuaikan dengan keadaan kita lah. Alright, okay, nak pergi satu-satu ni? Tapi tak perlu lah boleh baca kan? Cuma yang pentingnya tuan-tuan tahu step glosa ni. Glosa 4, glosa 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya ISO kita tidak, ISO kita ini dah disebutlah dulu ni, glosa 7.3 dan glosa 7.5.2 tidak termasuk dalam skop SPK ISO pejabat bendahara. Dan kalau tuan-tuan baca manual quality nanti, dinyatakan kenapa kita tak includekan 7.3 dan 7.5.2. Jadi kalau buat audit nanti, saya jumpa ada orang pakai glosa 7.3 dan 7.2 untuk buat teguran, titik tangan. 752 saja kah? 752 saja. 752 saja. Ini kerana kalau saya ingat saya lah 7.3 ni, kenapa kita tak ada, sebab kita punya produk tak ada yang melibatkan reka bentuk. We don't do prototype. Kita keluarkan terus. Kita keluarkan check terus kan. Kita tak ada buat draft check ke apa kan. Dan 7.5.2 kerana kita tak perlu ada validasi. Kita punya check memang keluar dengan kita pastikan kontrol-kontrol yang dah betul lah. Tak perlu ada validation, which is tak perlu verify. Adalah konsep validation dalam ni lah. Jadi
dua skop ni, dua klausa ni memang kita excludekan dari skop kita lah. Apa lagi sebab kalau nak baca satu-satu ni akan ambil masa lah kan. Sorry? Oh ya, itu nanti akan cerita kemudian. Alright, tak apalah, so kita akan skip, bukan skip lah. Saya harap tuan-tuan yang pesanan saya tadi, arahan saya tadi, sila baca kitab ni dan juga baca manual quality dan prosedur quality kita yang sebenarnya sekarang ni dalam website Pejabat Berdahari ada kalau you tengok ada satu dekat e-document, you akan jumpa sistem perusahaan kualiti ISO 9001-2008. Klik kat situ, semua dokumen-dokumen yang kita perlu guna dalam tugasan harian dan juga mengaudit ada dalam tu. Cuma baru-baru ni kami ada buat 2 sesi reading session, sesi pembacaan untuk kemaskini manual quality dan 6 prosedur quality itu, dan nampaknya belum menurut pengurus dokumen 2 memang belum dikemaskini secantiknya dan belum di-upload lah. Tapi kalau nak baca boleh sebenarnya, sebab perubahannya tak berapa, not so much lah. Kita cuma buang kebanyakan mengenai jawatan lah, because sekarang kita punya WP dah berubah orang kan. Tapi kalau nak membaca untuk persediaan audit nanti, saya syorkan lah memang dah boleh baca. Alright. Okay, kita clear untuk imbas kembali tadi. Cuma yang pentingnya, I think if you malas nak baca tu, baca ini pun cukup lah. Dia dah boleh menggambarkan sedikit beri you gambaran lah apa yang ada dalam ISO. Alright, untuk ini saya sebenarnya akan bentangkan cerita pada 3 hari bulan nanti, tapi since we are here already, so might as well let's talk about it kan. Okay, mesyuarat pembukaan audit dalam